Meniadakan mungkin daripada ada dia kepada tiada. Lagu tu. Dah. Jadi kalau terjemah kudrat artinya kuasa, ini terjemah kena kepada makna samaratus sifat ataupun kena kepada takluk suluhi qadim bagi sifat kudrat. Yang ni Tuhan kuasa dak mengadakan makhluk sedia kala. Kuasa. Nah, pada masa sedia kala Tuhan kuasa dah nak mengadakan makhluk. Tapi dia mengada dak lagi. Dak. Apa lemah lah Tuhan. Tak lemah sebab dia bersifat dengan kudrat tu sedia kala. Maka layak selayaknya, patut padan, boleh, mampu. Itu kita suluh, dia panggil suluh. Nah, patut padan, mampu, nak layak. Dia nak mengadakan makhluk ni sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan kudrat. Lalu jom. Tuhan mengada makhluk ni sedia kala ke? Tak. Bila kata Tuhan mengada, tu orang panggil berkuasa. Ada tiga terjemah kudrat artinya berkuasa. Kalau terjemah kudrat arti berkuasa tu kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Mana? Yang ni kena kepada fi ma la yazal, pada masa senantiasa. Fi ma la yazal ni pada masa senantiasa ni, ketika mana Allah Taala, ketika tu masa tu sebenarnya tak layak nak disebut ketika dah ni, tapi dzikul ibarah, sepik nak bercakap. Tak apalah, jangan payah kata masa. Nah, bila pun masa ni, ketika pun masa. Bila ketika mana, bila mana Tuhan buat makhluk yang pertama. Makhluk pertama tu gapo tak usah duk balas lah. Ada hak kata air, ada hak kata qalam, ada hak kata arash, ada yang kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagai-bagai perkara yang jadi khilaf di kalangan ulama sejak dulu sampai kelau. Pun begitu, ramai juga ulama yang berpendapat awal makhluk yang sebenar-benar awal hakiki nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya maudhu' la aslalah, seperti hadis Jabir yang dikatakan ada di dalam riwayat Musannaf Abdul Razak, tetapi ulama-ulama memahami maknanya tepat, maknanya tidak menyanggahi, kerana itu perkara bukan usulul aqaid. Lagi pula tak bolehlah kita kata ini pegangan puak falasifah, iaitu al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu jua. Jadi Allah hasil daripada Allah Nur Muhammad, dua-dua qadim. Kalau begitu sesat sungguh. Hak tu falsafah sungguh. Masalahnya ulama-ulama kita yang berpegang dengan Nur Muhammad awal kejadian tak kata Nur Muhammad tu qadim. Tak kata Nur Muhammad tu hasil daripada Tuhan. Makna Tuhan ada pak, Nur Muhammad pun tubik juga daripada Tuhan. Dua-dua ni qadim. Jadi Tuhan tu muqaddam, lepas tu Nur Muhammad tu tali. Mana Tuhan tu muqaddam, Tuhan yang pertama, Tuhan awal, lepas tu Nur Muhammad tali, yang ni Tuhan yang kedua. Bukan lagu tu. Jangan salah faham tu. Kalau pergi lagu tu sesat sungguh, kafir sungguh, falsafah sungguh, batiniah sungguh. Tapi ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad bukan sikit-sikit, ramai juga. Antara lain Syekh Al-Amiri, pengarah kitab Hasyiah Al-Amiri, syarah bagi hasyiah di atas syarah bagi Jawharatul Tauhid. Imam Ahmadus Sawi, Syekhul Azhar Al-Maliki mazhabnya, Syekhul Azhar, yang itu hasyiah di atas tafsir Jilalain. Banyak karangan dia. Sawi bayan, Sawi syarah, Sawi ala Jawharatul Tauhid. Pun berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama. Jadi kalau dia kata tak boleh Nur Muhammad makhluk yang pertama, kena air makhluk yang pertama. Lepas tu takkan sama juga al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu tu tak boleh terbit daripada mana ke satu juga. Sama juga lagu tu. Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat Nur Muhammad kau makhluk yang pertama, air kau makhluk yang pertama, qalam kau makhluk yang pertama, arash kau makhluk yang pertama, mereka ni tidak mengiktikadkan seperti puak falsafah iktikad. Bukan al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Cumanya ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad tu awal makhluk kejadian, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala,
Maka qalam, luh, arash, air, ini dia panggil awal juga, tapi awal idhafi dia panggil. Awal nisbah kemudian daripada Nur Muhammad sikit. Maka awal-awal ngertinya Nur Muhammad. Itu lagu tu dah. Kemudian wa minhu khuliqal asya. Kalau dia kata wa minhu khuliqal asya, ada orang yang kata dan daripada nur itulah dijadikan segala sesuatu. Jadi kita ni Nur Muhammad. Ada juga orang yang gitu. Tapi katanya guru kita, min situ bukan min lil ma'khudh, bukan min maksudnya daripada diambil daripada nur tu dijadikan makhdar. Lepas tu min tu min li ta'li. Dari kerana cahaya Nabi Muhammad itulah dijadikan alam semesta ini. Itu maksudnya. Kerana dia. Supaya apa? Supaya makhluk ni kenal martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa tingginya di sisi Allah Taala. Itu sebagaimana muwafaqah dengan hadis yang diriwayat oleh Imamul Hakim dalam Mustadrak Sahihaini, dua hadis. Antara lainnya apa nama ni? Jibril turun, Habib Jibril alaihi salam. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu hadis tak ingat namanya. Jadi diberi cerita Tuhanmu menjadikan Ibrahim sebagai teman rapat dan Tuhan ambilmu sebagai kekasih Nabi Muhammad. Maka dijadikan makhluk ni supaya mengenalkan orang panggil kedudukan engkau wahai Nabi Muhammad. Anda ingat lafaz hadis harak dia tu. Tu Ibnu Asakir meriwayatkan hadis juga, selain daripada Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain ini dia. Jadi muafakat, makna min situ min li ta'lil. Kerana cahaya Nabi Muhammad itulah kita semua makhluk ni dijadikan supaya mengenali martabat ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dah. Jadi tak ada lah ulama ahli sunnah wal jamaah kita ni mengiktikad Muhammad Allah tu Qadullah. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Ketika gaib namanya Allah, ketika menjelma jadi manusia namanya Muhammad. Itu semua tu sesak batiniah belaka tu dah. Iaitu fuak-fuak yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak akan berjaya kerana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pasti akan menjawab segala tashkik, segala kekeliruan, segala syak-syak yang didatangkan oleh puak-puak yang sesak lagi menyesatkan. Itu dah. Jadi ketika mana? Jangan payah ketika tu masa dah. Bila mana? Ketika mana Tuhan buat orang panggil nur Nabi kita Muhammad, ataupun air, ataupun arash, ataupun qalam. Kembalilah kepada setuju hak mana awal makhluk, ikut je lah. Jangan balik. Sebab alai kubur tak kita tanya apakah makhluk awal kejadian, tak ada kubur tanya gitu. Jadi itu bukan usulul aqaid, bukan keras dalam pegangan. Kalau ia pun furu'ul aqaid, cabang-cabang dalam pegangan yang mana membawa datang kepada khilaf yang berpanjangan. Setelah mana makhluk hak pertama Tuhan buat, maka selepas tu dipanggil fi ma la yazal, pada masa senantiasa. Mana gapo hak Tuhan tentu dengan sifat iradat dia, maka sayu jadu selagi akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tu maka kudrat Allah Ta'ala tu baru bertakluk dengan tanjiz hadis tu, baru jadi, baru lulu, baru dibuat langit, bumi, bukit, buka, gunung, gana, alam semesta, planet-planet, cakrawala, gapo bulan bintang, gajah rimam, gapo semua, baru